Buletin Didik 23 Ogos bersama saya Fazilah Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua pihak diseru untuk bersatu padu dalam memastikan kemerdekaan daripada kemelut pandemik COVID-19 yang merencatkan kehidupan normal. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali berkata, ketika ini adalah masa yang sangat kritikal bagi seluruh rakyat bersatu hati untuk menang dalam peperangan dan tidak mengalah melawan virus berkenaan. Pada masa sama jelasnya, perpaduan rakyat adalah tunjang kepada kestabilan sesebuah negara. Kemerdekaan yang dikecapi hari ini berpaksikan kemuafakatan dan tolak ansur dalam meraihkan kepelbagaian yang ada di negara. Janganlah kita cemari jerit perih perjuangan kemerdekaan dahulu dengan berpecah belah dek kerana bisikan-bisikan jahat yang sentiasa cemburu dengan keharmonian negara yang tercinta ini. Raihkan kepelbagaian perbezaan yang ada dan sama-samalah kita memperkukuh serta meneguhkan persamaan kita sebagai rakyat yang mahukan negara yang maju, makmur dan sejahtera. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran Program Semarak Perpaduan Bulan Kebangsaan 2021 Anjuran Kementerian Perpaduan Negara secara maya siang tadi. 93 program dirancang untuk dilaksanakan di seluruh negara bagi meningkatkan semangat patriotisme dan menghargai sumbangan rakyat, khususnya petugas barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19. Sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64 akan berlangsung secara sederhana dalam norma baru disebabkan negara masih berada dalam fasa pelan pemulihan negara. .6% populasi dewasa di negara ini telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV yang berkongsi maklumat itu di laman Twitter rasmi memaklumkan 18.26 juta individu telah menerima dos pertama. Ini menjadikan komuniti pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK kini 31.28 juta. Bagi vaksinasi harian pula, 441,100 dos diberikan semalam dengan 303,545 merupakan dos kedua. PIK dilancarkan pada 24 Februari lalu bagi memberikan vaksinasi untuk membendung pandemik COVID-19 di seluruh negara. Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar hari ini bertitah penjawat awam termasuk guru perlu menjadi contoh terbaik. Dalam hantaran di laman Facebook rasmi, baginda bertitah pengambilan vaksin adalah penting dan perlu dipertingkatkan bagi mencapai sasaran imuniti kelompok di negara ini. Tegas baginda, tenaga pengajar harus terus mengamalkan prinsip sebagai pelindung untuk memastikan keselamatan murid di bawah seliaan mereka terpelihara. Baginda juga bertitah supaya golongan berkenaan menolak dakyah-dakyah yang hanya cuba meracuni pemikiran segelintir rakyat dengan maklumat-maklumat yang tidak sahih. Malahan tegas baginda lagi, Malaysia mempunyai pakar-pakar perubatan yang bertauliah. Sudah sememangnya kepada golongan ini disandarkan kepercayaan dalam usaha negara untuk keluar daripada era pandemik yang telah melanda negara hampir 2 tahun. Tuntutlah ilmu hingga sampai ke negara China. Kisah kejayaan Muhammad Syahmir Hau Muhammad Firdaus Hau, pemuda yang berjaya menamatkan pengajian Doktor Falsafah pada usia muda, harus dijadikan inspirasi adik-adik untuk berjaya dalam kehidupan kerana tidak ada yang mustahil jika disulami dengan kesungguhan. Muhammad Syahmir Hau, 27 tahun, menamatkan 4 tahun pengajian Doktor Falsafah PhD di Massey University, New Zealand. Anak sulung daripada 4 beradik itu ditawarkan menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan kimia dan bioproses makanan daripada penyelianya Profesor John Brandon. Pada awalnya, kami difahamkan pemuda ini berbelah bahagi untuk menerima tawaran itu. Namun nasihat arwah bapanya Muhammad Firdaus Hau Abdullah membuatkannya nekat menyambung PhD selepas tamat pengajian sarjana muda di universiti sama. Syahmir turut berdepan pelbagai cabaran sebelum dapat menamatkan pengajiannya. Cabaran paling besar apabila ayah tersayang meninggal dunia pada tahun kedua pengajian.
Namun kesemua halangan dilalui dengan cekal. Malah nasihat dan kata-kata semangat arwah ayahnya membawa Syahmir ke mercu kejayaan. Lebih bermakna, dia kini diterima sebagai pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan Universiti Putra Malaysia UPM. Pemuda ini juga melahirkan rasa syukur kerana perjalanannya dipermudahkan dan turut menasihatkan anak muda lain untuk tidak mudah berputus asa dalam usaha mengejar impian masing-masing. Semoga wabak COVID-19 cepat berakhir. Terlalu lama belajar dalam talian dan rindu rasanya mahu kembali ke sekolah. Itu hasrat dan doa pelajar sempena Hari Kebangsaan ke-64 yang bakal disambut beberapa hari lagi. Erti kemerdekaan kali ini juga, mereka berharap Malaysia bebas daripada pandemik dan segera mencapai imuniti kelompok untuk membolehkan sesi persekolahan bersemuka disambung. Sepetang di Kampung Teluk Paku, Kuala Terengganu, kanak-kanak ini sudah tahu virus COVID-19 boleh membawa maut. Namun mereka juga harus belajar hidup dengan mematuhi SOP yang ketat. Keriangan mereka berlari sambil membawa jalur gemilang, turut membawa bersama semangat yang ingin dizahirkan. Kalau merdeka ini saya berharap saya boleh ke sekolah seperti biasa dan ibu bapa saya boleh bekerja seperti biasa. Ada juga yang merindui untuk menyambut Hari Kebangsaan di sekolah bersama rakan-rakan. Kalau boleh saya nak masuk sekolah cepat-cepat supaya cepat COVID hilang. Betul rasa rindu tak macam nak sambut merdeka dengan kawan-kawan kat sekolah macam dulu-dulu? Ya. Biasanya kalau kat sekolah dulu sebelum COVID, kalau Hari Merdeka buat apa je? Tanding warna, satu basikal. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan, pelbagai aktiviti dianjurkan rukun tetangga Teluk Paku khusus untuk kanak-kanak dan belia. Ia juga bertujuan memastikan golongan itu tidak terjerumus dengan aktiviti yang tidak sihat. Kemerdekaan budak-budak ni kita acuankan budak-budak ni dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan juga aktiviti untuk mengenalkan dirinya sebagai rakyat Malaysia untuk menghayati apa itu arti kemerdekaan. Bermaknanya arti kemerdekaan ini adalah untuk kita membebaskan diri kita dan juga generasi yang akan datang kepada generasi yang lebih baiklah. Mereka berharap dan berdoa ini kali terakhir menyambut kemerdekaan dalam suasana norma baru. Semoga sambutan akan datang dapat diraikan secara meriah bersama rakan taulan mengikuti aktiviti tahunan yang kebiasaannya dilakukan pihak sekolah. Di Melaka, sambutan kemerdekaan lebih bermakna bagi masyarakat orang asli di Jasin apabila penempatan mereka di Kampung Bukit Meranti diterangi bekalan lampu. Dengan limpahan cahaya lampu solar, kehidupan malam suku kaum temuan itu tidak lagi bergelap atau hanya bergantung kepada cahaya pelita semata-mata. Bekalan lampu solar berkenaan disumbangkan sebuah badan bukan kerajaan NGO, Unit Response Team URT, Aslam Resources menerusi program Sentuhan Merdeka. Penduduk orang asli yang ditemui semuanya ceria dan berterima kasih atas sumbangan yang dapat menerangi perkampungan mereka. Apatah lagi selama ini mereka bergantung kepada cahaya lilin dan pelita. Sebahagian pula menggunakan set generator namun kosnya agak tinggi apabila terpaksa membelanjakan kira-kira RM240 sebulan untuk membeli minyak. Bagi seorang suri rumah, Kuntum Tepung, 29 tahun, bekalan lampu solar itu memberi kemudahan kepada anaknya untuk belajar. Sekarang ni saya happy tengok anak boleh bermain, senang belajar, semua
Jadi suasana rumah terang lah. Senang lah budak-budak belajar kan, membaca ke tulis pun nampak terang. Saya happy lah tengok anak belajar dengan cahaya terang ni. Bagi Jumaat Hussein, 26 tahun pula, lampu solar itu memudahkan penduduk berkumpul dan berbincang perkara penting ketika waktu malam. Biasanya kami berkumpul menggunakan pelita je, gelap. Tapi sekarang ni dah ada lampu ni, kira lebih mudah lah kita berborak ke dan berjumpa keluarga lah. Dan bersembang-sembang waktu malam apabila ada senang lah. Jadi terima kasih lah kerana bagi lampu. Mungkin anak-anak pun boleh belajar dengan mudah kan? Yalah, senang juga bagi budak belajar waktu malam lah. Menurut pengarah projek solar itu, Muhammad Aswad Abdul Rahim, keprihatinan terhadap nasib suku kaum Temuan menyebabkan pihaknya terpanggil untuk menyalurkan bantuan. Sebelum pemasangan dilakukan, katanya seluruh perkampungan itu terlebih dahulu disanitasi bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. Hampir 2 bulan kita mengenal pasti tempat kawasan penempatan orang asli kat sini. Tim kami telah membuat perbincangan sebelum pergerakan kami ke sini. Persediaan dari aspek teknikal dan lampu solar yang kita pasang, termasuk tim logistik dan bantuan makanan, kit makanan, kami buat pembincangan sebelum pergerakan kita di sini. Dan misi ini melibatkan dalam lingkungan 10 orang anak muda yang sukarela untuk menyumbang tenaga dan masa diorang bagi misi Sentuhan Merdeka. Buat orang-orang asli di kawasan sini, kita nak bagi mereka merasa sinar baru di dalam bulan kemerdekaan ini. Merdeka! 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 Tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Padang Bandar Hilir, Melaka pada 20 Februari 1956. Dalam detik penuh bersejarah ini, Allahyarham telah mengumumkan bahawa menurut perjanjian yang dicapai di London, Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan dengan rasminya pada 31 Ogos 1957. Pengumuman tarikh kemerdekaan ini disambut dengan pekikan merdeka yang bergemuruh oleh lebih 100,000 hadirin di Padang Bandar Hilir, Melaka. Bagi mengurangkan kesesakan di kaunter dan mengelakkan penularan jangkitan pandemik COVID-19, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka mengambil inisiatif mewujudkan kaunter pandu lalu untuk kemudahan orang ramai. Kaunter pandu lalu yang mula beroperasi hari ini dapat memberi perkhidmatan kepada kira-kira 200 pelanggan sehari. Kita mula melaksanakan kaunter pandu lalu lah, bagi memudahkan pelanggan-pelanggan kita untuk berurusan dan juga secara tak langsung membantu kita mengurangkan bilangan pelanggan kita dalam bangunan lah. Dan ini sebagai satu usaha kita bagi membantu membendung isu-isu COVID kita supaya tidak menular dengan lebih segera lah. Okey, untuk makluman, kita punya kaunter pandu lalu ni akan beroperasi pada hari Isnin sampai hari Jumaat. Akan beroperasi sampai pukul 4 petang pada hari Isnin dan hari Khamis. Cuma pada hari Jumaat dia akan beroperasi daripada 9 sampai pukul 12 lah. Tambahnya, perkhidmatan yang ditawarkan di kaunter berkenaan termasuk memperbaharui lesen memandu, cukai jalan dan kompaun. Kaunter itu sebagai alternatif kepada perkhidmatan dalam pejabat untuk orang ramai yang membuat tempahan menerusi dalam talian. Dalam pada itu, pihaknya mengutip lebih RM20,000 saman menerusi tawaran 70% sempena Bulan Kebangsaan yang dilancarkan 18 Ogos lalu. Sempena Bulan Kebangsaan ini juga, katanya, JPJ Negeri akan mengadakan lelongan awam secara dalam talian terhadap 46 buah kenderaan bermula 6 September nanti. Lelongan melibatkan harga antara RM2,500 hingga RM10,000 seunit.
Seekor gajah betina yang diberi nama Yong Chimot dibawa ke Sanctuary Gajah Sungai Deka, Terengganu setelah ditangkap Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak semalam. Haiwan liar yang dianggar berusia 40 tahun itu didakwa menceroboh kawasan kampung Plang Gerik dan merosakkan tanaman penduduk sejak 2 minggu lalu. Menurut Pengarah Perhilitan Perak, Yusof Sharif, gajah betina yang dianggarkan seberat 3.2 tan itu dipercayai terpisah daripada kawannya. Operasi pemindahan Yong Chimot berjalan lancar dengan bantuan 2 ekor gajah denak iaitu Alam dan Rambai dari Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah. Kira-kira 73% individu kini percaya iklim dunia menghampiri tahap yang tidak boleh diselamatkan lagi disebabkan aktiviti-aktiviti kemanusiaan. Laporan Iklim Sains Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB minggu lalu mendedahkan responden di negara-negara G20 berasa sangat bimbang dengan keadaan planet kita. Seorang arkitek landscape di Bangkok, Thailand antara yang menyuarakan kebimbangan itu. Justru melalui inisiatifnya untuk menambah kehijauan di sekitar bandaraya penuh sesak itu, Khot Chakon Vorakom berharap dapat menanam kesedaran tentang pentingnya alam sekitar kepada manusia. Vorakom mengubah suai bahagian bumbung sebuah universiti di utara Bangkok menjadi kawasan hijau. Dengan dilengkapi sebuah kolam besar, reka bentuk bumbung ini dihasilkan untuk melindunginya daripada terjejas banjir selain menyejukkan bangunan. Pelajar dan petugas universiti juga boleh bercucuk tanam di kawasan ini. Green roof has protect the use of the energy in the building because you reduce heat to come into the buildings, but you also reflect heat outside your the environment. So it's actually benefit both way. And also when you're saving the energy, you don't open air condition, which also of course you put all the heat outside, which is like make it even worse. So having green roof reduce the energy cost and also cool down the temperature for the surrounding. Ketika ini Vorakom sedang menambah baik Taman Lumpini yang terletak di tengah Bangkok untuk menjadikannya lebih efisien dalam menyejukkan bandaraya itu dan melawan pencemaran udara. Tegasnya jutaan kawasan terbiar di bumbung bangunan sebenarnya boleh diubah menjadi green roof. Dengan cara sebegini, suhu panas di bandar-bandar besar boleh diturunkan, tanaman boleh menjadi sumber makanan dan generasi baru boleh diajar tentang impak iklim dunia. Sukan jago lompat tinggi negara Nauraj Singh Randawa berjaya merangkul pingat emas di kejohanan CS International Meeting yang berlangsung di Luxembourg. Atlet berusia 29 tahun kelahiran Johor yang kini berpengkalan di Jerman itu meraih emas dengan lompatan setinggi 2.18 meter. Pada acara yang berlangsung awal pagi tadi waktu Malaysia, Nauraj yang membuat 2.18 meter dalam percubaan pertama melayakkan Olimpian 2016 ini membawa pulang pingat emas. Atlet Belanda Dawe Amels dan Kivon Gambarzadeh dari Iran yang turut melepasi ketinggian sama sekadar berpuas hati meraih pingat perak dan gangsa berdasarkan kiraan semula. Ia menyaksikan Amels dan Kiwan hanya berjaya melakukan lompatan pada percubaan kedua dan ketiga. Nauraj yang mempunyai catatan peribadi terbaik 2.30 meter gagal dalam percubaan terakhir untuk ketinggian 2.21 meter. Saingan Liga Esports Malaysia, MEL21 terus rancak dengan permainan PUBG Mobile menamatkan aksinya semalam. Pasukan yang mewakili Selangor, Farang Guerilla, gah bergelar juara selepas berjaya mengumpul mata tertinggi. Bermain sebanyak 15 pusingan keseluruhan, mereka mengutip 174 mata berkelebihan 3 mata berbanding pasukan tangga kedua TY Xavier dari Pulau Pinang. Kesemua 16 pasukan yang mewakili negeri masing-masing bertarung dalam 15 pusingan bagi perebutan juara kebangsaan. 9 pusingan awal telah berlangsung sejak 14 Ogos lalu. Dan semalam, baki 6 pusingan terakhir dijalankan dengan saingan sengit disajikan Farang Guerilla dari Selangor dengan wakil Pulau Pinang TY Xavier.
hanya dipisahkan dengan perbezaan satu mata selepas 14 pusingan. 13 kills yang dilakar Selangor pada pusingan terakhir cukup untuk memberikan mereka gelaran juara keseluruhan. Turut mencatat 2 chicken dinner pada pusingan pertama dan ke-13, Farang Gerila gah menamatkan saingan dengan catatan 174 mata selaku pemenang dan turut membawa pulang wang tunai berjumlah RM20,000. Kalau saya nak lebih ke impian saya untuk ke peringkat dunia, nak bawa bendera Malaysia. Kita orang akan terus memberikan impak yang besar dalam setiap tournament yang akan datang. Itu janji terus, insya-Allah. Beralih ke Liga Super, usaha semua pasukan untuk memperbaiki kedudukan masing-masing pada minggu ke-19 terus rancak ketika 2 perlawanan berlangsung malam semalam. Paling mencuri tumpuan ialah kejayaan Pulau Pinang yang naik ke tangga ketiga selepas menang besar ke atas Sabah di tempat lawan. Manakala Melaka nyaris diaibkan UiTM apabila berjaya mengutip satu mata di laman sendiri. Pulau Pinang memperkukuhkan status selaku pencabar utama musim ini apabila menewaskan Sabah 3-0 di Stadium Likas. Gol pembukaan pelawat dijaringkan Anselmo Aruda de Silva atau lebih popular dengan panggilan Casagrande pada minit ke-37. Bersama babak kedua, Pulau Pinang terus memperkukuhkan kedudukan menerusi tambahan 2 lagi gol. Casagrande menyumbat gol peribadi keduanya pada minit ke-52 sebelum Syaridin Boboev meledak jaringan ketiga minit ke-66. Kedudukan 3-0 memihak pelawat kekal sehingga tamat permainan, sekaligus menyaksikan hasrat Sabah untuk menamatkan kemarau kemenangan di gelanggang sendiri sejak pusingan kedua Liga Super tidak kesampaian. Dalam satu lagi aksi, impian Melaka United untuk melakar kemenangan tidak kesampaian selepas kadar seri 1-1 dengan UiTM di Stadium Hang Jebat. Gol awal pemain lincah S. Kumaran pada minit ke-44 seakan-akan memihak tuan rumah untuk meraih 3 mata penuh. Namun 7 minit sebelum tamat permainan, pemain import UiTM Victor Nirenol menyekat hajat sang kancil apabila menjaringkan gol penyamaan. Keputusan seri ini menyukarkan Melaka yang selepas ini berdepan laluan berliku bagi mengharungi baki 3 perlawanan menentang Selangor, Perak dan Kedah. Melaka kini berada di tempat ke-9, naik 1 anak tangga daripada tempat ke-10, tetapi kedudukan itu belum selamat ke zon penyingkiran. UiTM pula terus menghuni tangga tercorot Liga Super, merekodkan hanya 6 mata selepas 18 perlawanan. Turut berlangsung 2 aksi Liga Perdana yang menyaksikan kedua-dua pasukan tuan rumah gagal meraih 3 mata apabila skuad projek FAM MSN tewas di tangan Sarawak United. Manakala PDRM merakam kemenangan ke-7 musim ini selepas menundukkan Perak FC 2. Selepas Abang tewas pada saingan Liga Super Sabtu lalu, nasib sama turut menimpa pasukan adik iaitu Perak FC 2 yang tumpas 0-3 kepada PDRM. Penguasaan pasukan pelawat jelas kelihatan dengan siri serangan yang dihalakan ke kubu tuan rumah. Pada minit ke-11, sasaran PDRM mengena dengan jaringan oleh Bruno Suzuki menewaskan penjaga gol Ahmad Syazwan Sazani. 10 minit berselang, lorongan Bruno disambar Muhammad Nabil Ahmad Latpi untuk gol kedua The Corps. Tidak menunggu lama, Bruno sekali lagi meledak jaringan ketiga PDRM pada minit ke-29. Memasuki babak kedua, Perak FC 2 cuba untuk bangkit, namun tiada gerakan berkesan dapat dilakukan bagi membolosi gawang pelawat. Malah sepakan penalti yang dihadiahkan pada minit ke-83 gagal disempurnakan pemain tuan rumah. Kesudahannya, The Corps membawa pulang 3 mata penuh, seterusnya naik ke tangga ke-5 dalam carta Liga Perdana. Di Stadium UiTM Shah Alam, skuad projek FAM MSN melebarkan rekod 14 aksi tanpa menang musim ini selepas tewas 0-4 di tangan pendahulu Liga Perdana Sarawak United. Ia menyaksikan 2 gol dihasilkan pada setiap babak menerusi 4 pemain berbeza. Membuka tirai jaringan pelawat, gol disumbatkan Sandro de Silva pada minit ke-22. Selepas itu giliran Taylor Regan pula menggandakan jaringan 2-0 2 minit sebelum tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, skuad projek FAM MSN berjaya mengekang asakan bertali arus lawan sebelum Gopi Rizki meledak gol ketiga minit ke-84. Dan Nur Syami Izwan melengkapkan pesta gol Sarawak di waktu kecederaan, sekaligus membawa pasukannya kembali di Persada Liga, 2 mata di atas Negeri Sembilan yang jatuh ke tangga kedua. Perarakan sempena Festival Bunga di Medellin, Colombia mengakhiri buletin Didik malam ini. Saya Fazilah Hani Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.